Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dapat bertemu sekali lagi dalam webinar Sains Tauhidik Jawatan Fizik Gunaan siri 4. Kita mulakan majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang dihormati Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Profesor Dr. Ishak Ahmad, yang berbahagia Pengerusi Jabatan Fizik Gunaan Profesor Dr. Azman Jala, yang berusaha Profesor Dr. Faizal Muhammad, Pengerusi Webinar Sains Tauhidik Jabatan Fizik Gunaan, yang kita raikan penceramah kita Dr. Siti Aisyah Samsudin, seterusnya pihak pengurusan universiti, para pegawai kanan universiti, para pensyarah, profesor dan semua tuan-tuan puan-puan yang mengikuti webinar pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua atas kesudian tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor semua yang sentiasa menyokong apa jua aktiviti kami di Jabatan Fizik Gunaan FST ini. Saya rasa tak terlambat rasanya untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir. Semoga Allah menerima segala amalan kita yang kita kerjakan selama ni. Bersyukur kita sekali lagi kerana dapat bertemu dalam webinar Sains Tauhidik siri yang keempat Jawatan Fizik Gunaan. Maknanya tahun ni kita dah adakan daripada bulan Februari sampai dah Mei ni dah 4 kali. Sebelum ni kita dengarkan tajuk kesedaran kelestarian halal pada siri 3, ibadah solat dan biomekanik siri 2, dan yang pada siri pertama bertajuk penerakaan alam atom dan zarah menurut Al-Quran pada siri yang pertama. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan mendengarkan perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Siti Aisyah Samsudin yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Fizik Gunaan, iaitu mengenai tangan manusia ancam alam sekitar. Di mana perginya ulul albab. Okay? Seperti yang kita tahu, alam sekitar ni merupakan anugerah Allah kepada semua makhluknya. Okay? Alam sekitar yang baik ini akan memberi manfaat yang baik kepada semua makhluk, terutamanya kita ni manusia. Okay? Dalam Islam tu sendiri pun, kehidupan manusia ni tak terbatas kepada hubungan kita dengan Allah je. Kita berzikir, kita solat, tak. Tapi kita kena jaga hubungan sesama manusia. Selain tu kita juga wajib menjalinkan hubungan dengan alam sekitar. Sebab apa? Sebab kita duduk sekali dengan alam sekitar ni. Jadi penjagaan alam sekitar ni merupakan satu kaedah, satu cara ataupun uslub untuk mencapai tauhid yang kuat lah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok kan, masalah pencemaran, okay, kemusnahan alam sekitar memang tak kita nafikan berpunca daripada tangan manusia. Seperti juga dan dinyatakan dalam Al-Quran sendirilah, seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya telah berlaku kerosakan di darat dan di laut kesan daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan sebab tu juga Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada belasan perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Itu insaf dan bertaubat. Okay? Jadi kita tengok sekarang ni ada kejadian tanah runtuh, banjir, pencemaran. Okay? Ini semua akan menyebabkan kesusahan kepada manusia. Okay? Jadi di manakah silapnya teknologi itu? Okay? Manusia ni dah hasilkan macam-macam teknologi. Tapi bencana alam masih lagi terjadi. Jadi saya rasa bukan penceramah hari ini. Okay, jadi saya tak nak panjang ucapan saya ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput doktor yang berusaha, Dr. Siti Aisyah, untuk mengupas tajuk kita pada pagi ini. InsyaAllah, disilakan doktor. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis Dr. Idris. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin, terutama yang kehormat dan VIP lah yang sebenarnya yang mendengar tu mungkin lagi hebat daripada saya. Saya hanya menyampaikan dalam bidang
ilmu yang Allah berikan kepada saya, sekiranya ada cadangan ataupun penambahbaikan, boleh kita berbincang selepas ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa saya memilih tajuk ini? Tangan manusia, ancaman alam sekitar, di manakah perginya ulul albab. Okay, so di sini saya cuba menggarapkan daripada pemahaman alam sekitar daripada perspektif yang saya fahami bersama perspektif ulul albab yang Allah cuba sampaikan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk penerapan umat manusia, tak kiralah Muslim ataupun bukan Muslim. Okey, dalam boleh katakan perkongsian saya pada hari ini, saya akan pergi kepada tajuk alam sekitar, fasad kerosakan yang dilakukan, manusia dan alam, hubungan manusia dan alam, dan akhir sekali berkenaan ulul albab. Okey, kalau kita tengok di sini, apa yang berlaku pada bumi yang indah yang Allah ciptakan ini, akhirnya menjadi begini, okey, hasil pembuangan sisa sampah sarang oleh manusia, okey. Ia bukan menjejaskan alam dan juga ia memerlukan kos yang tinggi, perbelanjaan yang tinggi untuk proses pembersihan. Dan ia membawa ke arah pembaziran, okey. Dan ini apabila projek pembinaan yang tidak terancang, okey, yang kini dan kita sering berlaku banjir besar, banjir kilat terutama di bandar-bandar. Okey, di manakah silapnya padahal kita ramai cerdik pandai. Okey, dan kalau kita tengok sini saya cuba bandingkan di kota-kota, okey, bandar-bandar di Jepun, even ada berlakunya banjir, air yang banjir tersebut masih bersih, okey, jika kita bandingkan apa yang berlaku di Malaysia. Okey, saya bukan nak merendahkan apa yang berlaku, tapi saya lebih suka membawa kepada konsep kesedaran dan sikap masyarakat sebenarnya bukan hanya sekadar bergantung kepada teknologi, tapi kesedaran inisiatif diri sendiri untuk menyayangi alam sekitar menyebabkan mereka lebih menyantuni dan lebih dekat dengan alam sekitar sehingga mereka sayang untuk merosakkan alam sekitar berbanding kepada bila dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. So alam sekitar di sini kalau kita lihat, saya ambil maksud daripada Dewan Bahasa, Kamus Dewan Bahasa edisi kedua. Alam bermaksud bumi dan segala yang terdapat di permukaannya dan segala yang ada di langit dan semesta. Sekitar itu sekeliling atau sesuatu tempat. Kalau kita lihat, saya sengaja meletak image ini menunjukkan pokok antara yang dianalogikan sebagai paru-paru bumi atau paru-paru bumi. Okay? Tanpa pokok kita akan kekurangan oksigen. Okay? Baru-baru ini kita disebabkan COVID-19 banyak masalah untuk paru-paru menyerap oksigen. Okay? Begitu juga dengan bumi. Okay? Sekiranya kita mengurangkan ataupun kita menghapuskan jumlah pokok di atas permukaan bumi, maka kita sebenarnya telah menghapuskan komposisi oksigen untuk kegunaan kita sendiri dan juga untuk makhluk lain. Oleh itu pemeliharaan ni memang sangat penting dan Islam memang menyarankan, okey, berkenaan pemulihan alam sekitar. Dan dalam Al-Quran Allah menyatakan yang ciptaan dan milik Allah ada terdiri daripada segala yang ada di langit dan bumi. Daripada surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan Allah juga menyatakan dalam surah Al-Baqarah, jadi badi'us samawati wal ard wa iza qada amru fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan suatu, maka ia boleh jadikan suatu dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Okay, dan seterusnya pada ayat surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
Ini yang saya nak sentuh pada hari ini. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang berfikir. Di manakah orang berfikir itu? Okay. Bila kita masuk konsep sains tauhid di sini, Islam sentiasa tak kira dalam segi atau konsep dalam isu apa-apa, Islam mesti berpegang daripada 3 paksi ini, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah apabila kita kaitkan dengan alam sekitar, manusia akan rasa kebersamaan, okay? Bersama alam sekitar dan makhluk lain, kerana kita tahu kita hanya meminjam sahaja di bumi ini, dan bumi ini atau alam ini bukan milik manusia sahaja, dan hanya pinjaman semata-mata oleh Allah bersama makhluk-makhluk yang lain. Bila kita faham itu, kita akan tersinar dengan perbuatan manusia, dengan tingkah melalui syariat perbuatan manusia untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenteram di alam ini. Maksudnya setiap action atau perbuatan itu akan mencerminkan kembali pemahaman akidah ini yang membawa kepada keinginan untuk keamanan, tenteram dan menjaga alam ini. Dan apa yang peringkat yang paling tinggi dalam Islam, ini iman, Islam dan ihsan, itu akhlak. Akhlak ini akan tercermin secara spontan, tanpa lakonan, bukan lakonan, hasil dari kefahaman dan keyakinan yang tinggi daripada akidah dan syariah. Okey, dan ini menjadikan manusia itu secara semula jadi dengan sendirinya spontan rasa ingin bertanggungjawab terhadap alam sekitar tanpa memerlukan paksaan luar seperti akta-akta berkaitan alam sekitar. Okey, so di dalam Islam dan Allah berfirman dalam Al-Quran melantik manusia sebagai khalifah di bumi. Yang bermaksud dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat ini. Mereka khawatir akan mengikuatinya dan dipikul amanat ini oleh manusia. Okey, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh sekiranya tidak menjalankan amanat ini dengan sempurna. Okey, manusia kemudian diberi kemampuan untuk mengetahui semua nama dan konsep benda dalam yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kamu kamu penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Okey, sebahagian pada manusia ini akan menjadi pemimpin dan sebahagian lain akan jadi pengikut untuk menguji tentang apa yang diberikan kepadanya. Maksudnya menguji dari segi kekuasaan, kekayaan dan apa kelebihan diberi yang pada darjat yang tinggi. Sungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi untuk menjadi kita relatekan atau hubungkan antara tauhid ke arah alam sekitar ini, maksudnya manusia menjadi khalifah dan menerima amanah. Jadi manusia perlu menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin, okey, seperti yang semestinya memberi kemaslahatan yang baik kepada seluruh alam. Dan syariat pula tercermin seperti yang saya nyatakan tadi dari segi perbuatan, dan akan tercerminlah atau terkeluarlah sifat keadilan dan kesederhanaan bagi mereka yang mempunyai penguasaan di bumi ini, yang mempunyai penguasaan yang lebih tinggi berbanding mereka yang lain. Okay, tanggungjawab khalifah di muka bumi ini adalah untuk mengelola alam sekitar, untuk kesejahteraan umat manusia, bukan sahaja manusia, dan untuk semua makhluk di muka bumi ini, menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan dan menegak keadilan. Dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang bermaksud orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh membuat makruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kalau kita lihat di sini, Allah berjanji kepada manusia yang benar-benar menjadi penolong Allah, Allah akan menolong mereka untuk menghadapi segala ujian ataupun
pancaroba sepanjang menjadi penguasa atau pemimpin di muka bumi ini, tapi dengan syarat mereka adalah orang yang benar di atas jalan kebenaran Allah dan dia adalah penolong Allah dan tetap menunaikan sembahyang, menunaikan zakat dan yang lain-lain. Yang penting adalah mencegah yang mungkar dan menyuruh yang makruf. So manusia yang kita ketahui dilengkapi akal dan nafsu. Okay? Oleh itu manusia antara makhluk-makhluk lain ialah digolongkan kepada golongan makhluk yang terhormat. Okay? Namun begitu jika manusia gagal mengawal akal dan lebih terpengaruhi oleh nafsu, maka manusia lebih berpotensi untuk terjerumus hingga menjadi posisi yang lebih buruk daripada binatang. Oleh itu kita perlu pemahaman ulul albab agar kita boleh terhindar daripada sifat ini khabar yang saya ambil daripada berita-berita Malaysia, beberapa kerajaan akhbar lah, kebenarnya banyak lagi. Jadi yang sini yang saya highlight ni, Tangan Manusia Ancaman Alam Sekitar, penulisan oleh Prof. Madya Dr. Haryati Syafiee, dan juga saya cuba highlight ambil input daripada penulisan Prof. Dr. Syamsuddin Yusof berkenaan apabila manusia lupa bersahabat dengan alam. Dan ini kerajaan akhbar berkenaan aktivis alam sekitar, alam musnah kerana ketamakan manusia. Jadi penulisan ini adalah hasil daripada kajian mereka sendiri, okay? Dan kita patut lihat dan cermin apa yang berlaku kini sebenarnya apa yang telah kita lakukan dan keburukan itu kembali kepada kita dan di mana silapnya. So kita ni ayat Quran yang Dr. Idris dah bacakan tadi dan berlakukan, saya baca makna je, okay? Dan berlaku kerosakan di darat dan laut kesan daripada perbuatan manusia. Kemudian supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap kerosakan dan kerosakan yang mereka lakukan, semoga mereka kembali bertaubat. Maksudnya Allah sentiasa menanti taubat kita dan kita masih boleh membuat kalau ikutkan merasakan kepada mereka terhadap kerosakan. Maksudnya masih ada peluang untuk kita kembali dan teknologi terkini, nanti saya akan tunjuk balik, teknologi hijau, kita merupakan ilmu yang diberi oleh Allah, okay, untuk kita kembalikan semula ekosistem ataupun apa yang telah dirosakkan walaupun namun begitu dia memerlukan kos yang tinggi lah, tapi kita perlu bayar balik dengan hasil kerosakan yang telah kita lakukan. Okay. So akibat dengan tangan sendiri sini dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan apabila juga menimpa kamu satu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan oleh yang kamu lakukan daripada perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam itu Allah memaafkan segala sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Jadi apa yang saya boleh kaitkan ayat ini dengan informasi yang terkini yang saya dapat daripada National Oceanic and Atmospheric Administration US pada tahun 2020, global temperature telah meningkat lebih kurang dalam 1 darjah Celsius bila kajian dilakukan bila berbandingkan berbanding tahun 1901. Okay, paras laut juga meningkat, okay? Dan glacier juga semakin menipis, okay? Dan ini berlaku sejak tahun 1980-an lagi. So the area covered by sea ice also telah untuk berfikir untuk membuat solusi antara teknologi paling mudah, okay, produk yang paling mudah, okay, untuk mereka digunakan oleh mereka di kawasan rural country ni adalah seperti inilah, kita panggil membrane water filter tapi diguna live straw, ada company nama Live Straw. Okay, antara teknologi yang paling mudah lah yang saya rasa patut kita simpan sekiranya berlaku banjir ataupun apa-apa bencana di Malaysia. Kemudian pencemaran udara yang kita sedia maklum, ini sebenarnya daripada buku teks saya tahun tingkatan 2 kot. Okay, so pelajar-pelajar telah didedahkan dengan berkenaan pencemaran udara yang puncanya dari mana, okay? Dan ini antara teknologi yang telah ada di pasaran, iaitu berkenaan dengan air purifier, dan mungkin kita boleh
saya cakap sekarang kita dimonopoli oleh bahan-bahan fosil untuk sebagai sumber tenaga. So dan kini kita patut berubah sedikit demi sedikit ke arah sumber yang terbaharui, iaitu biomass atau solar atau air dengan lebih banyaklah berbanding hanya bergantung kepada sumber fosil. Okay, kalau ini kita ada kempen yang dilakukan oleh UCAR, Center for Science and Education. Namun kita boleh melakukan pelbagai kempen, namun tanpa kesedaran kempen ini tidak akan berjaya. Okay, ia memerlukan kerjasama menyeluruh daripada semua manusia. Dan selain itu kita ada permasalahan lambakan sampah, terutama plastik yang tidak mudah untuk degradasi. Okay, so memang kini ramai saintis telah membuat pendidikan ke atas biodegradable penggunaan seperti PLA. Namun kita perlu kurangkan kos pengeluaran tu perlu kurang berbanding sebagai alternatif plastik yang kita gunakan sekarang. Dan juga tips amalan 3R yang saya dapati di negara kita masih lemah dan sukar untuk pengguna mengikut, sebab kita tak tahu jadual pembuangan sampah jenis ini. Okay, contohnya jenis yang boleh dikitar dibuang pada hari apa, dan jenis yang untuk dibakar akan dibuang pada hari apa, dan pengetahuan atau penerapan berkenaan kepentingan pengasingan sampah ini masih bukan yang utama. Padahal memang benda ni kita nampak simple dan kecil, tapi ia membawa kepada masalah yang sangat besar, seperti banjir kilat yang baru-baru ini kita dapati kebanyakan berpunca daripada longkang-longkang yang tersumbat, iaitu hasil daripada pembuangan sampah. Kalau kita tengok ni dekat Jepun, dia akan mereka memang beri, tapi ini bergantung kepada bandar tersebut. Okay, dia memberi keterangan terperinci cara untuk pembuangan sampah, dan mereka juga menyediakan plastik yang berbeza-beza mengikut jenis sampah tersebut. Okay, mengganggu ekosistem alam yang kalau kita tengok pemanasan global atau apa berlaku penyejukan global, memang itu selalu kalau ikut yang Profesor Syamsuddin saya baca tu, dia adalah benda yang selalu berlaku, even fenomena yang sering terjadi sepanjang sejarah geologi. Namun bila ada campur tangan manusia, ia akan menjadi lebih teruk. Okey, seperti pembakaran bahan fosil dan lain-lain. Okey, ia akan mengganggu ekosistem alam kan, dan menjejaskan ekosistem alam, menyebabkan kita mendapat fenomena yang buruk. Okey, contohnya seperti banjir yang besar berlaku sehingga ada berlaku landslide, dan kita akan lumpur limpur tu mengalir masuk ke tempat penginapan manusia, penempatan manusia. Ia akan menjejaskan, bukan sahaja manusia itu susah, menjejaskan tanah-tanah yang mempunyai tanaman ataupun pertanian tersebut, pertanian di mana tanah tersebut akan mengalami ketidaksuburan dan sukar untuk proses penanaman ataupun tumbuhan yang asalnya okey tapi telah menjadi tidak okey. Ekoran daripada kehadiran bahan yang dikenali sebagai kaolinik dan oksida, dia menyebabkan tanaman menjadi kurang nutrisi. Jadi saya juga kita menyokong firman Allah yang mengatakan manusia ini diberikan akal. Oleh kerana isu tersebut, akal diberi kepada manusia dengan memberikan ilmu berkenaan sustainable farming ataupun pertanian pintar. Ini saya ambil sumber daripada UTM. Okay, dengan menghasilkan satu sistem yang holistik untuk penanaman, kitaran penanaman dan juga penternakan. Okay, so walaupun kita diberi ilmu untuk mengembalikan balik ataupun menambah baik ataupun memperbaiki
kefasadan, fasad kerosakan yang kita lakukan, namun ia tetap memerlukan kos yang tinggi dan ia namun begitu saya rasa ini membeli ataupun mencetus satu teknologi yang kita gelar kini teknologi hijau. Okey, ini telah diserapkan dalam silibus pelajar tahun tingkatan 4, okey, yang pelajar tingkatan 4 tak silap saya tingkatan 4 atau tingkatan 2 juga telah diterapkan dengan kefahaman teknologi hijau dan sayang kepada alam sekitar. Mereka diserapkan bagaimana untuk mengatasi kita sebab saya ada terbaca okey kat sini apa ni pada tahun 2020 baru-baru ini okey kita ada Kerajaan Akbar berkenaan pendedahan awal budaya teknologi hijau okey yang diliputan bersama Perdana Menteri yang menyaran supaya supaya Malaysia okey menerapkan nilai-nilai untuk sayang kepada alam sekitar dan kefahaman terhadap teknologi hijau di peringkat sekolah lagi. Okey, so di sini hasrat Malaysia menyatakan iaitu untuk menjadi negara dengan neutral carbon dan ke arah pemantapan teknologi hijau supaya ada dan membawa kepada peningkatan daya saing kepada peringkat global. Dan didapati UK sasarkan tingkat kerjasama dengan Malaysia dalam teknologi hijau. Ini berita November 2021. Jadi memandangkan kita mempunyai elemen sumber asli, okey, dan kita seperti sumber terbaharui yang banyak seperti cahaya matahari, okey, dan biomass yang mempunyai lambakan yang banyak di Malaysia. So kita agak sebenarnya kita patut ke hadapan untuk menerajui teknologi ini, okey. Dan ini antara elemen-elemen penting untuk teknologi hijau yang saya rasa semua para terutama profesor lebih arif daripada saya. Okey, saya teruskan manusia dan alam. So hubungan kita dengan alam sekitar dalam surah Al-Hijr ayat 26, laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat dan kering dan berasal daripada lumpur hitam yang dibentuk. Jadi nampak di sini manusia sangat erat dengan bumi, okey, yang terdiri daripada tanah. Okey, so di sini kalau kita lihat ada beberapa kajian yang saya terlupa masukkan sini ada beberapa mineral yang ada pada tanah memenuhi komposisi mineral yang diperlukan oleh badan manusia. Okey, oleh itu kita bertanggungjawab untuk meneruskan untuk menjaga alam sekitar kita kerana kita seperti tadi kita telah diutuskan sebagai khalifah untuk mengabdi dan bertugas mengimarahkan muka bumi ini. Okay. Jadi di sini ada sedikit model yang cuba untuk mengharmonikan hubungan manusia dengan alam sekitar, di mana manusia memerlukan alam sekitar memerlukan manusia. Melalui ini diharapkan manusia dapat menggunakan alam sekitar dengan hemah, di mana tidak memberi impak kepada haiwan dan juga ekosistem alam sekitar. Kalau kita tengok sini, bila peningkatan biodiversity berlaku, maka akan jadi permurnian di antara manusia dan alam sekitar dan juga haiwan yang hidupan pada ekosistem tersebut. Okay, alam dan kemakmuran. Aktiviti pelombongan, pemakmuran dan pengkuarian yang berlaku, sering menjadi konflik lah di antara pengusaha yang industri mineral. Mereka melakukannya untuk kemakmuran ekonomi, manakala mendapat penentangan ekoran perubahan alam, yang penentangan yang dilakukan oleh pencipta alam dan orang awam. Jadi sebaik-baiknya jalan tengah sebenarnya solusi telah diberi oleh Allah dalam Al-Quran supaya manusia bersifat khalifah, iaitu menguruskan dengan secara yang terkawal
dan tidak rakus untuk kepentingan sendiri. So apa yang penting sini, seperti saya cakap konsep yang tadi mula, akidah, syariah dan akhlak. Akhlak itu akan terbitkan ihsan. Ihsan ini akan mengeluarkan kasih sayang sesama makhluk, maka kita akan boleh terhindar daripada ketamakan, ataupun kerasukan, kerakusan diri sendiri. Okey, kesan keharmonian alam ini sebenarnya membalik kepada kita kembali dan memberi kebaikan untuk diri kita sendiri, iaitu kita mendapat sumber makanan yang bersih, teknologi, penerokaan bahan ilmu baharu, dan kita akan dapat meningkatkan ekonomi seperti pelancongan, perniagaan, pertanian, udara bersih dan aman, okey, dan tenang. Dan kita perlukan sifat ulul albab untuk mencapai itu semua, memandangkan masih lagi kerosakan berlaku di muka bumi ini. Saya nampak ataupun banyak pemikir nampak kita kekurangan ulul albab di dalam diri manusia yang ada kini. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah menyebut 16 kali perkataan ulul albab, menunjukkan pentingnya pengembangan, proses pengembangan ilmu, pemikiran, juga pembentukan pribadi unggul. Ulama menyimpulkan, daripada banyak ulama, menyimpulkan bahawa, ramai ulama menyimpulkan bahawa ulul albab ini berkenaan akal yang mengenal siapa Allah, bagaimana keagungannya, kebijaksanaannya dan keadilannya, maka tersinarlah akhlak ke arah menjaga kemaslahatan makhluk di keliling ataupun makhluk di sekitar manusia tersebut. Perkataan ulul albab berasal daripada dua perkataan, iaitu ulul memiliki dan albab otak ataupun fikiran. Perkataan ulul albab sendiri membawa makna memiliki pemikiran. Kalau kita lihat balik ada tafsir saya, nanti saya ikut balik, saya lupa Ibn Katsir ataupun Ibn Katsir, tak silap saya, al-lub, dia ulul albab ini berasal daripada lub, iaitu tempat cahaya tauhid, cahaya yang paling sempurna dan kuasa yang terbesar. Dan lub juga ini adalah akal yang sangat jernih serta mendapat penyeimbang dan pembentukan daripada cahaya hidayah Allah. Jadi lub ini bukan sekadar albab ini ataupun lub bukan sekadar hanya pemikiran, tapi disertai bersama hati yang bersih, yang sirna, sehingga kita menampakkan kasih sayang kepada makhluk yang lain, sehingga kita melupakan ketamakan kita untuk diri sendiri. Okay, ulul albab yang di sini sesuatu yang murni, yang bersih dari celah sesuatu yang cemerlang dari akal dan kalbu. Kalau dari surah Al-Quran, daripada dari Al-Quran, menyatakan intelektual iman berpandangan jauh dan berdepan dengan tanggungjawab, orang yang bijak yang penuh dengan hikmah. Kalau kita lihat peristiwa antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, perbezaan hikmah dan juga pesanan Luqmanul Hakim, mempunyai cakrawala pemikiran yang mendalam. Ulul albab ini adalah cendekiawan yang beriman yang bukan sahaja mereka berpengetahuan, tapi mempunyai kebijakan dan kearifan dalam membaca fenomena keadaan masyarakat dan fenomena alam. Yusuf Qadrawi mengutip info daripada tafsir Nuzmud Durar, karya Imam Baqai, itu ulul albab, iaitu akal-akal yang bersih serta pemahaman yang cemerlang yang terlepas daripada ikatan fizik, maksudnya ikatan dunia, kemahuan diri sendiri, sehingga mampu menangkap ketinggian takwa dan ia menjaga ketakwaannya. Dengan itu ulul albab artinya orang yang memiliki otak yang berlapis-lapis, maksudnya orang berfikiran tajam dan mendalam sebelum melakukan apa-apa keputusan. Imam Nawawi misalnya menyebut bahawa ni pemahaman lain daripada ulama-ulama yang lain. Imam Nawawi menyebut bahawa ulul albab adalah mereka berpengetahuan suci, tidak hanyut dalam arus yang deras di dunia ini, dan terpenting mereka mengerti, menguasai dan mengawal ajaran Islam. Ibn Katsir pula menjelaskan bahawa ulul albab orang-orang yang punya akal dan pemahaman yang jelas, dan daripada surah Al-Baqarah 179,
Ibnu Katsir menafsirkan ulul albab adalah orang-orang yang punya akal yang bersih dari noda keraguan. Jabir Al-Zairi, ulul albab menyatakan ulul albab adalah orang yang punya akal cerdas dan mahu berfikir tanpa hal yang mahu berfikir berkenaan benda-benda yang berfaedah. Okay, Al-Maraghi, ulul albab pula menyatakan ulul albab adalah orang yang berakal lurus dan benar. Okay, dan juga Al-Maraghi menyatakan ia dinyatakan oleh Al-Maraghi apabila dikaitkan dengan surah Al-Ma'idah ayat 100, iaitu orang yang mengerti serta memahami akibat berbagai perkara setelah mengikir hakikat dan sifat. Maksudnya memerlukan orang yang ada minda penyelidikan. Okay, dan ini antara pandangan-pandangan lain daripada Quraish Shihab, Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Sayuti, dan juga pemahaman berkenaan hikmah akal kepada ulul albab, yang maksud Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman dan yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang dikehendakinya. Jadi orang siapa yang menerima hikmah dan dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Maksudnya untuk menjadi alul hikmah ataupun ulul albab, dia perlu mendapatkan menyucikan hati, okay? Bukan sekadar untuk mencari ilmu semata-mata. Ini maksud Al-Quran yang saya cuba dapatkan daripada penulis-penulis, okay, yang dinyatakan sebanyak 16 ayat yang menyatakan ulul albab mengikut konteks yang berbeza-beza. Kalau ikut Al-Baqarah menyatakan berkenaan komunikasi bersama manusia, Al-Baqarah ayat 179, Al-Baqarah 197 juga berkenaan komunikasi. Okay. Kalau surah Al-Baqarah ayat 69, ia ingin menyuruh manusia berfikir sedalam-dalam melakukan sesuatu. Ali Imran ayat 7 mengajar manusia meninggalkan perkara yang dilarang, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Dalam surah Al-Imran, ulul albab juga difahami mengajar manusia berfikir mengenai fenomena alam dan kesedaran untuk meninggikan kebesaran Allah. Al-Ma'idah mengajar manusia untuk mampu membezakan nilai yang baik dan buruk. Surah Yusuf, ayat ini mengajar manusia untuk bijaksana dalam menguruskan emosi. Surah Ar-Ra'd ayat 19, ayat ini menyuruh manusia untuk meyakini kebenaran Al-Quran, bijak menilai baik buruk. Surah Ibrahim ayat 52 sebagai sumber pengetahuan yang utama. Surah As-Sad ayat 29 mengajak kepada pemerhatian dan masih dalam berkenaan berfikir berkenaan kebesaran Allah. As-Sad ayat 43 mengajar manusia untuk bertawakal. Az-Zumar menyebut mengenai berbeza antara diri orang beriman dan orang musyrik. Surah Az-Zumar ayat 18 menjadi manusia sebagai sumber pengetahuan yang harap sumber petunjuk. Surah Az-Zumar ayat 21 mengajar manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Surah Al-Mu'min 54 mampu memadukan antara ilmu pengetahuan dan duniawi dan wahyu. Surah Al-Qalaq ayat 10 mengajar manusia untuk pandai untuk berkomunikasi serta mengambil pelajaran daripada peristiwa sejarah dan tidak mudah memungkiri janji. Jadi kalau kita tengok sini konteks semua ayat-ayat ini menyatakan atau menyebut ulul albab tapi memberi konteks maksud yang berbeza-beza. Okey, ciri-ciri ulul albab yang kita dapat lihat di sini dan saya dapat simpulkan daripada rujukan orang yang punya pengetahuan dan orang yang tahu menilai sesuatu baik dan buruk, orang memenuhi perjanjian dengan Allah yang nyambung apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dan menyambung seperti ikatan kasih sayang dan hubungan antara makhluk, tidak kiralah sesama manusia ataupun dengan binatang, haiwan ataupun tumbuhan dan juga alam sekitar. Kalau kita lihat hadis yang pernah kita dengar yang ada pelacur yang buat baik kepada binatang diberikan syurga, bermaksud Allah sangat menilai kebaikan ataupun sifat kasih sayang manusia
terhadap makhluk lain, bukan hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Yang sabar mendapatkan redha Allah, mendiri solat, belanjakan rezeki yang diperolehi untuk manfaat orang lain, menolak kejahatan dan dengan kebaikan, bersikap kritis, menerima pengetahuan dan mendengar perbicaraan orang lain. Ini antara lah, sebenarnya banyak lagi yang boleh dikupaskan berkenaan ciri-ciri ulul albab. Dan kesimpulannya, kat sini saya mohon sekiranya ada kekurangan mohon boleh tambah. Yang ini kesimpulan saya sengaja ambil daripada penulisan Datuk Yusof bersama penulis-penulis atau penulis lain, itu Dr. Fazli, Dr. Abdul Latif, Dr. Nasruddin, Dr. Aulia, Dr. Izfa dan Dr. Wan Juliana yang terdiri pada pensyarah-pensyarah di UKM, USIM dan juga UTHM. Okey, di sini saya disimpulkan oleh penulisan mereka bahawa penerapan sifat ulul albab harus menjadi tunjang kepada epistemologi sains Islam yang lebih mendalam lagi untuk membawa kepada sains tauhidik. Seharusnya kita sedar bahawa ilmu Allah itu amat luas dan tidak terbanding. Seandainya laut menjadi tinta untuk menulis, ini surah Al-Kahfi ayat 09 yang bermaksud seandainya laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku iaitu ilmu, maka pasti habis lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambah sebanyak itu pula. Maksudnya tambah sebanyak lautan yang sedia ada sekarang masih tidak termampu untuk menulis semua ilmu Allah yang maha luas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dan apa yang ada di muka bumi ini hanya setitis daripada rahmat Allah untuk panduan dan panduman manusia menuju kepadanya. Namun setitis kalimah Allah ini merangkumi wahyu yang diturun dan bumi yang dicipta dan segala macam bentuk kejadian untuk manusia fikirkan. Itu pun hanya sekelumit daripada kalimah Allah. Dan ia lebih tepat lagi iaitu walaupun kita yang dikatakan hanya setitis kalimah Allah yang ada di muka bumi ini, namun itu telah memberi manfaat dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada manusia untuk manusia terus berfikir dan membuat atau membina teknologi-teknologi di muka bumi ini. Okay, saranan yang saya terfikir untuk tajuk ini ialah jangan sombong. Jangan sombong. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memaling mukamu dari manusia kerana sombong. Okey, ini daripada sifat ihsan. Okey, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Okey, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Itu peringatan untuk diri saya. Juga kita risau bila kita berada di tempat yang tinggi, kita akan sombong dengan orang yang bawah. Okay, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dari riwayat Muslim nombor 2749. Itu sombong adalah bukan sifat manusia. Okay, semua adalah sifat khalik. Manusia adalah perlu ada bersifat sebagai khalifah yang itu pengurus, iaitu pemakmur alam, bukan pemusnah alam sekitar. Jadi dengan teknologi yang sedia ada, manusia perlu timbal balik dengan akal yang diberi oleh Allah, okay, untuk terus menerapkan sifat-sifat ulul albab agar seluruh makhluk termasuklah alam sekitar terjaga. Okay, kufur nikmat. Janganlah kita kufur nikmat kerana alam semesta ini hanyalah pinjaman Allah kepada kita. Makhluk alam ini wajib diberi hak kehidupan dan dipelihara sebaik-baiknya. Dan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau Muhammad selain daripada rahmat kepada sekalian alam. Nabi diutuskan untuk memberi rahmat sekalian alam, berbuat baik untuk sekalian alam, semua makhluk di muka bumi ini, dan kita sebagai muslim perlu mengikut sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi langkah penjagaan alam sekitar adalah satu yang sangat penting, bukan hanya yang enteng atau tepi-tepi ataupun ala kadar, okay? Kerana itu yang membawa kepada ketauhidan yang jitu yang perlu ada dalam diri umat Islam. Bermula
dan juga penjagaan alam sekitar ini, bagaimana kita nak mulakan dengan diri sendiri, keluarga, seterusnya komuniti yang menjadi dalam sifat yang spontan. Sifat-sifat ulul albab perlu diterapkan. Yang dimaksudkan di sini adalah ada sifat harmoni, lemah lembut, tampak namun ada maksud pelupa. Okay, disebabkan itu kita mudah melakukan kerosakan ekoran, kita terlupa. Okay, insan dalam Al-Quran menunjukkan maksud manusia dengan jiwa dan raganya. Maksudnya bukan hanya semata-mata akal, namun datang bersama jiwa dan perasaan untuk kita terbitkan rasa ihsan dan sayang, kasih sayang bersama makhluk. Okay, kalau tengok di Al-Quran, manusia Allah sebutkan dalam beberapa perkataan, Bashar, Al-Ins, Al-Insan, An-Nas, Bani Adam dan Zuriyah Adam. Kalau kita tengok sebagai manusia, kita datang, kita perlu fikir kita daripada mana, untuk apa kita hidup di muka bumi ini, dan kita akan pergi ke mana. Jika kita berfikir ini dan kita dapatkan maksud persoalan ini, kita insyaAllah kita akan kembali menjadi insan yang seperti maksud harmoni lemah lembut ini. Okay, berfikir dan mengkaji. Allah SWT menyeru mukmin atau seluruh insan supaya memerhatikan kejadian alam semesta dan apa yang ada di sekitar kita sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dan juga menjadikan apa yang berlaku, event-event yang berlaku di sekitar kita adalah untuk bahan-bahan kajian untuk teruskan penyelidikan yang lebih mendalam. Okey, sesungguhnya dalam pemikiran tentang kejadian langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam antara langit dan bumi ini, bagi mereka yang berfikir dengan mendalam dan teliti, mereka itulah insya-Allah digelar sebagai ulul albab. Okey, terima kasih. Saya minta maaf atas kekurangan dan ini sahaja saya mampu untuk ni sebabnya kita semua beraya. Saya harap sebelum akhir kalam, saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk semua. Okay, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan saya nak ucapkanlah selamat Hari Guru kepada guru-guru saya, okay, malim-malim, okay, semua yang mendidik sehingga saya jadi sehingga hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aisyah atas perkongsian sebentar tadi. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkanlah kat sini, maknanya pentingnya hubungan manusia dengan alam sekitar itu sendiri, yang mana manusia ni telah dilantik sebagai khalifah untuk mentadbir alam ni dengan amanah. Kita adalah pengurus, okay? Bukannya pemusnah macam Dr. Aisyah cakap tadi. Jadi bila kita lupa bersahabat dengan alam ni, makna keburukannya akan dapat kepada kita sembaliklah. Okey. Jadi sebelum kita berakhir ni, saya bukalah 1-2 soalan jika ada soalan daripada peserta ataupun nak tambah perkongsian. Ada? Boleh tanyakan di chat, okey. Ataupun secara live pun boleh tanya. Kalau nak tanya ataupun nak buat sedikit perkongsian ataupun ada nak tambah lagi ke kan? Ada tak? Okey, kita tengok dulu. Kita ada 176 peserta dalam dalam Webex kita ni lah, dan kita juga pancarkan melalui siaran langsung di dalam Facebook kita. Okey, kita buka. Kalau ada soalan tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, jadi kalau tak ada soalan tak apa. Jadi kita ni lah, alhamdulillah ni. Okey. Terima kasih daripada Pusat Idea Okey, terima kasih Puan Dini Okey, insya-Allah semoga kita menjadi ulul albab di sini. Insya-Allah subhanahu. Insya-Allah. Okey, sebelum kita berakhir, pautan untuk kehadiran akan diberikan sebentar lagi. Jadi sebelum kita berakhir ni, saya minta semua onkan kamera lah untuk kita bergambar sebagai kenang-kenangan.
Okay, boleh. Oh, Prof Yusof, apa khabar Prof? Prof, saya, Boleh. Alhamdulillah. saya kena belajar lagi daripada Prof. Prof. Prof Sarani, terima kasih Prof. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir, Profesor, Prof, Datuk semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lah untuk siri yang kelima bulan Jun nanti, insyaAllah. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.